Sebelum kami berbincang dengan lebih lanjut berkenaan kerjasama sekolah dan komuniti sebagai sumber kecemerlangan sekolah, saya akan menerangkan definisi sekolah dan definisi komuniti terlebih dahulu. Definisi sekolah. Kamus Dewan menakrifkan sekolah adalah tempat untuk belajar dan mengajar. Umum telah mengetahui bahawa sekolah adalah tempat untuk memberi dan menerima pendidikan secara formal. Sekolah dianggap sebagai pusat menimba ilmu khusus kepada kanak-kanak bermula dari peringkat prasekolah, sekolah rendah, sekolah menengah dan seterusnya ke peringkat yang lebih tinggi lagi. Bagi setiap kategori tersebut dikenali dengan nama-nama yang berlainan. Prasekolah bagi kanak-kanak yang berusia 5 dan 6 tahun, sekolah kebangsaan atau sekolah rendah bagi peringkat usia 7 hingga 12 tahun, sekolah menengah bagi peringkat usia 13 hingga 17 tahun, manakala universiti, college, maktab dan sebagainya adalah pusat-pusat pengajian tinggi. Namun, konsepnya adalah sama, yakni memberi pendidikan. Definisi komuniti. Komuniti adalah merujuk kepada kelompok-kelompok kecil masyarakat yang berada dalam satu-satu kawasan tertentu. Dari segi ciri-ciri komuniti secara umum dapat dipecahkan seperti berikut. Terdiri daripada sekelompok manusia, ahli dalam komuniti berinteraksi dalam kumpulan yang sama, menjalankan aktiviti yang khusus dan saling berkaitan. Aktiviti adalah disusun berasaskan kepada kebudayaan dan sistem sosial. Setiap anggota dalam masyarakat menganggap dirinya sebahagian dari komuniti. Ahli yang ada adalah bersatu padu dan bertindak mengikut sistem sosial yang terbentuk dan dipersetujui. Isu yang didapati adalah komuniti yang menjual peranti rokok elektronik ataupun vape kepada pelajar, di mana isu ini berlaku dalam konteks di Malaysia, Indonesia dan negara lain. Isu menghisap vape dan rokok elektronik kembali hangat diperkatakan setelah dilihat ia menular dalam kalangan pelajar, termasuk murid sekolah rendah hingga menimbulkan keresahan masyarakat, termasuk ibu bapa dan guru-guru. Ini disebabkan komuniti, iaitu penjual rokok elektronik ini menawarkan pelbagai bentuk peranti rokok elektronik yang menarik kepada para pelajar, sama ada dijual secara terbuka di kedai-kedai atau secara dalam talian, menyebabkan para pelajar mudah terjebak dalam aktiviti menghisap vape ini. Oleh itu, perbuatan ini telah menyebabkan menghisap vape atau rokok elektronik semakin menular dalam kalangan pelajar dan murid sekolah rendah dan kini menjadi tren terutama selepas waktu persekolahan. Lebih membimbangkan lagi, pelajar dan murid-murid perempuan turut terpengaruh menghisap vape dan bilangan mereka dilihat semakin meningkat, memandangkan peralatan vape atau peranti rokok elektronik itu boleh didapati dengan mudah di pasaran. Ini menimbulkan keresahan ibu bapa dan pihak sekolah karena tiada kerjasama komuniti dalam sekolah sebagai sumber kecemerlangan sekolah. Yang berkaitan dengan topik kerjasama sekolah dan komuniti sebagai sumber kecemerlangan sekolah ialah yang pertama, teori funksionalis. Teori ini menjelaskan bahawa ahli masyarakat dan institusi dalam sesebuah komuniti itu bergantung di antara satu sama lain. Teori ini juga mengkaji fungsi perlakuan sosial atau institusi dalam aktiviti yang menyumbang kepada penerusan masyarakat. Tiga andaian menentukan kelancaran proses sosialisasi dalam masyarakat iaitu stabiliti, harmoni dan evolusi. Teori ini mementingkan peranan sekolah sebagai institusi utama untuk menerapkan nilai sosial sesebuah masyarakat ke dalam individu-individu baru. Menurut isu semasa bahawa pelajar sekolah tidak kira sekolah menengah atau rendah terpengaruh dengan peranti rokok elektronik atau dikenali sebagai vape. Jadi menurut funksionalis, pihak komuniti dengan pihak sekolah harus bekerjasama dalam menjalankan peranan mereka untuk mensosialisasikan kanak-kanak dengan norma, nilai-nilai dan peraturan yang terdapat dalam sesebuah masyarakat. Maka, setiap pihak dalam masyarakat perlu berganding bahu, menolong dan menyokong antara satu sama lain untuk memastikan fungsi dan peranan setiap pihak berjalan dengan lancar supaya matlamat yang ditetapkan boleh tercapai bersama. Teori konflik.
Teori konflik menganggap bahawa akan berlaku ketegangan di antara individu dan kumpulan-kumpulan dalam sesebuah masyarakat untuk bersaing mendapatkan kepentingan masing-masing. Interaksi sosial dalam sesebuah masyarakat adalah berdasarkan konflik, bukan kerjasama atau kompromi. Konflik lahir dari ketidaksamaan status sosial menjurus kepada penindasan dan perebutan kuasa. Berdasarkan isu semasa iaitu pelajar sekolah tidak kira sekolah menengah atau rendah terpengaruh dengan peranti rokok elektronik atau dikenali sebagai vape, hal ini boleh dikatakan telah dipengaruhi oleh susun lapis mengikut kedudukan sosioekonomi keluarga mereka. Hal ini kerana mungkin isu mengisap rokok elektronik ini dimulakan oleh golongan pelajar yang berstatus tinggi. Mereka menganggap bahawa perbuatan mengisap ini menjadi satu gaya kepada mereka. Jadi hubungan di antara kuasa dan kepentingan akan menimbulkan konflik di antara konflik individu dan kumpulan dalam masyarakat, dan ini akan mempengaruhi sistem pendidikan dalam masyarakat tersebut. Maka matlamat serta kepentingan individu yang dominan dalam sesebuah masyarakat akan membentuk budaya sekolah dalam sesebuah masyarakat. Cadangan penyelesaian merupakan sebahagian pemikiran untuk mencipta beberapa pelan dan cadangan. Isu kita di sini adalah komuniti menjual peranti elektronik vape kepada pelajar. Memandangkan peralatan vape atau peranti rokok elektronik ini mudah didapati di pasaran, penggunaannya adalah meningkat saban tahun dan menjadi trend. Hal ini amat membimbangkan kerana ia bertentangan dengan pelan strategik kebangsaan bagi kawalan tembakau 2015-2020. Pertama, kerajaan digesa melaksanakan rang undang-undang. Rokok elektronik perlu diselia di bawah Akta Kawalan Tembakau, dan ini merupakan berita baik untuk semua kerana rokok elektronik kini akan dikawal selia di bawah Akta Kawalan Tembakau pada tahun 2019. Selain itu, dengan menggunakan cukai yang berpatutan. Sekiranya cukai adalah terlalu tinggi, ini akan menyebabkan pengusaha haram dalam pasaran. Para peniaga, terutamanya di kedai runcit, perlu memastikan umur pembeli sebelum mereka menjual. Had umur untuk merokok sudah dinaikkan kepada 21 tahun, tetapi vape adalah 18 tahun dan ke atas. Dengan itu, penjualan vape kepada individu di bawah umur akan dikenakan tindakan undang-undang. Yang kedua adalah peranan ibu bapa. Ibu bapa perlu tegas dengan anak-anak, terutamanya dari segi pergaulan, seperti mengetahui dengan siapa anak itu bergaul. Mereka perlu mendidik anak mereka bahawa vape adalah sama bahaya dengan merokok walaupun tidak mengandungi tembakau. Ibu bapa perlu menunjukkan teladan yang baik dan bersifat terbuka serta berpengetahuan untuk mendidik anak-anak. Mereka masih muda dan sangat gemar untuk mencuba perkara baru, jadi peranan ibu bapa adalah penting dalam mencorak peribadi mereka. Penutup. Kesimpulannya, sekolah dan komuniti perlulah berganding bahu bagai aur dengan tebing untuk menjadi sumber kecemerlangan sekolah. Sekolah perlu memainkan peranannya kepada komuniti sebagai ejen sosialisasi yang berupaya mengubah bentuk masyarakat dengan mengajar generasi muda hubungan yang baik di antara manusia, bertanggungjawab memberi latihan kemahiran teknikal selaras dengan kemajuan teknologi masyarakat, menyediakan tenaga pekerja yang selaras dengan peranan pekerjaan pada masa akan datang, dan mengawal generasi muda dari anasir-anasir yang kurang baik. Manakala komuniti pula perlu memainkan peranannya kepada sekolah dengan menyokong segala usul murni pihak sekolah, menjayakan program yang dianjurkan oleh pihak sekolah dan memberi bantuan atau menyalurkan derma untuk pembangunan sekolah. Oleh itu, kecemerlangan sekolah dapat direalisasikan.